Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah pagi Ahad ini dengan 3 buah kitab seperti biasa. Itu yang pertama, kitab Hidayatus Salikin, dan yang kedua kitab Pedoman Salat Berjamaah, dan yang ketiga kitab Idaman Penuntut jilid 3. Okey. Mari kita mulakan dengan kitab kita ini. Yang pertama iaitu Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin pada muka surat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma huwa? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamati lil mura'in idza jaza al-ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Artinya, sesungguhnya apa yang terlebih takut daripada apa yang aku takuti, kata Rasulullah. Apa yang terlebih takut daripada apa yang aku takuti ke atasmu ialah syirik kecil. Jadi Nabi kata benda yang paling aku takut sekali berlaku kepada kamu ialah syirik kecil. Asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Bila Nabi SAW bagi tahu begitu, apa kata sahabat? Ada orang bertanya, yakni di kalangan sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, syirik kecil itu apa benda? Apa benda yang dipanggil syirik kecil yang kamu takutkan itu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, maka sabdanya yang bermaksud iaitu riak. Jadi syirik kecil itu iaitu riak. Jadi yang menamakan riak itu sebagai syirik kecil ialah Rasulullah SAW. Pada hari kiamat nanti, ketika Allah Azza wa Jalla membalas sekalian hambanya dengan amalan mereka. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan balas amalan hamba ini semua. Apa akan berlaku? Ia berfirman kepada mereka yang riak itu. Orang-orang yang riak itu Allah Ta'ala cakap dengan orang yang riak itu tadi. Berfirman, bercakap, berkata kepada orang yang riak itu,
Macam mana? Apa yang Allah Ta'ala kata? Pergilah kamu kepada mereka yang kamu perlihatkan amalan kamu kepadanya. Maknanya kalau dipahamkan perkataan itu dengan bahasanya, dengan percakapan manusianya, macam itulah. Kita dah belajar dalam akidah Allah Subhanahu Wa Taala, kalam dia tidak sama dengan makhluk. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan kalam makhluk. Cuma yang dipahami daripada kalam itu tadi, daripada perkataan Allah Ta'ala ni, kalau kita fahamkan dengan fahaman bahasa Melayu kita ni, macam itulah bunyinya. Kalau fahaman bahasa Arab yang di atas tu, bukanlah kata Allah Ta'ala itu bercakap hurufnya, suaranya sama seperti dengan kita. Sebab kita dah belajar Allah Ta'ala itu sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith, tidak bersamaan dengan segala yang baru. Jadi semua yang baru, yang makhluk, makhluk langitnya, makhluk buminya, makhluk yang zahir, makhluk yang batin, manusianya, bukan manusianya, itu semua tidak sama. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbahasannya dalam ilmu akidah. Jadi Allah Ta'ala kata apa kat kita, kat orang yang riak tu tadi? Pergilah kamu kepada mereka yang kamu perlihatkan amalan kamu kepadanya. Kamu pergi carilah siapa hak kamu nak tunjuk amalan kamu kat dunia dulu. Kamu pergi cari dia. Kemudian bila kamu cari itu tadi, maka lihatlah adakah kamu dapat pada mereka pahala yang jadi balasan segala amalan kamu itu. Lepas tu dah kamu pergi cari dia tu, kamu mintalah pahala dengan dia. Sebab apa? Sebab masa di dunia dulu, kamu buat amalan tu, kamu nakkan sesuatu daripada dia. Bukan nak sesuatu daripada aku. Bukan mengharapkan pahala daripada aku. Bukan buat kerana aku. Tapi kamu buat tu kerana dia. Kamu pergi carilah dia. Lepas kamu cari dia tu, kamu minta pahala dengan dia. Dia boleh bagi pahala ke dekat kamu? Masya Allah tuan-tuan semua. Jadi kita tahu dah jawapannya. Kan? Jawapan tahu dah. Sebab apa? Sebab tak ada siapa pun yang boleh bagi pahala di akhirat nanti, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang lain tak mampu bagi pahala. Bahkan mereka sendiri pun duduk dalam keadaan dua lagi. Selamat ke tak selamat, lepas ke tak lepas daripada azab ni. Kan? Jadi mereka pun tak tentu lagi ke mana keadaan mereka. Apatah lagi nak beri pahala kepada kita. Jadi bila kita nak buat amal ibadat, kalau terlintas, kalau datanglah perasaan riak ni kat kita, macam mana kita nak buat? Inilah yang kita buat ni. Kita ingat akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh kita pergi minta pahala dengan orang yang kita riak tu tadi. Dan orang tu tak boleh nak bagi pahala. Jadi tak usahlah ada dalam hati kita perasaan nak tunjuk ke orang. Sebab apa? Sebab orang tu langsung tak boleh memberi manfaat kepada kita. Sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, tak boleh memberi manfaat apa-apa pun kat kita. Jadi ingat gitulah. Tapi kat tuan-tuan semua begitulah. Syaitan, hawa nafsu, nak juga supaya orang tu nampak, supaya orang tu tahu amalan kita, supaya orang tu sedar apa yang kita buat. Tak payah duk cerita amalan kita, tak payah duk cerita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu amalan fihi miqdaru zarratin min riya'in. Artinya Allah Ta'ala tiada menerima amalan yang ada riak di dalamnya walaupun sekadar habuk yang halus. Zarrah. Zarrah tu habuk. Ada juga yang terjemah dengan hama. Hama tu binatang yang kecil tu, yang melekat kat bantal dan sebagainya. Yang lama-lama tu binatang yang merayap kecil dipanggil hama. Jadi kalau ada bersatu pun nilainya riak tu pun dalam amal kita, sudah Allah Ta'ala tak terima. Apatah lagi kalau banyak riak tu dalam amalan kita. Waliyadzubillah. Masya Allah. Jadi kita ni tuan-tuan semua kena ingat sentiasa, amalan kita, hak kita buat ni, dah buat amalan tu bagus, alhamdulillah.
Tetapi kita kena rasa takut. Takut-takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Sebab apa? Sebab amalan kita itu tadi ada perasaan riak, ada perasaan sum'ah, ujub dan segalanya. Jadi kena ingat ni benda ni. Tapi begitulah. Nak juga kalau boleh orang tahu amalan kita, kalau boleh orang sedar ini amalan kita, kalau boleh orang jadi antara benda yang berlaku di akhir-akhir ni tuan-tuan semua, memperlihatkan amalan, memperlihatkan amalan. Tawaf, sambil tawaf buat live kalau di Mekah tuan-tuan semua, kan? Jadi apa tujuan tu nak buat live tu sambil tawaf tu, sambil sa'i buat live, apa tujuan tu? Ada orang kata ustaz mengajar pun buat live. Yalah, kalau mengajar tak buat live, siapa nak dengarnya pula, kan? Itu lain tuan-tuan semua, kan? Mengajar buat live tu, ni kita sedang buat amalan. Lagi pula kalau tawaf tu sambil selfie tu tuan-tuan semua, sambil live, bahaya tuan-tuan semua. Sebab salah satu daripada syarat sah tawaf ialah kita kena qasad semasa berjalan tu adalah untuk tawaf saja, kan? Tapi kalau kita dah berjalan, duduk sambil duduk live, kadang-kadang kita duduk cakap dah, hilang dah qasad hati kita tu untuk tawaf. Kadang-kadang boleh jadi macam tu. Sebab tu ulama buat misal, kan, kalau tengah tawaf, kita tawaf, kemudian kita hilang isteri kita. Katalah kita tawaf sama-sama dengan isteri, tiba-tiba hilang isteri kita. Kita pun bila perasan hilang tadi, kita mesti tak cari dia. Cari, jumpa dia. Jumpa lega kita. Kita pun jalan balik. Maka daripada start kita mencari dia tu tadi, kita berjalan tu dengan tujuan mencari dia, bukan dengan tujuan tawaf. Maka pada waktu itu ulama kata pusingan yang sejauh daripada start kita mula mencari dia sampai kita jumpa tu, itu jarak itu tidak dikira sebagai tawaf. Sebab apa? Sebab lari qasad dia. Jadi tuan-tuan kena hati-hati dalam bab tawaf, dalam bab sa'i, dan juga dalam bab yang ibadat-ibadat lain lah. Kalau boleh tuan-tuan semua, kalau bolehlah usahakanlah, tak payah tunjuk-tunjuk ke orang, biarlah Allah Ta'ala tahu, insyaAllah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak amal ibadat kita itu zahir, dia akan zahir dan muncul juga, walaupun kita sembunyi. Tapi biarlah Allah Ta'ala yang zahirkan, jangan kita yang zahir. Tengok ulama-ulama, mereka sembunyikan amalan mereka, tetapi Allah Ta'ala nak keluarkan bau wangi daripada ulama ini, akhirnya orang pun tahu juga amalan dia. Lagu tu tuan-tuan semua. Baik, kita janganlah rugi saja. Dan sabda Nabi SAW, ista'idhu billahi min jubbil hazan. Kila wa ma huwa, qala wadin fi jahannam u'idda lil qurra'il mura'in. Artinya, rawahu Tirmizi wa Ibn Majah. Artinya, kata Nabi, engkau pintalah dengan Allah supaya dipelihara daripada telaga dalam. Nama telaga dalam tu Jubbil Hazan. Jubbil Hazan. Minta dengan Allah Ta'ala perlindungan daripada Jubbil Hazan. Ya Allah, lindungilah aku daripada Jubbil Hazan. Itu minta macam tu. Nabi suruh. Nabi SAW cakap macam tu kat kita. Jadi sahabat Nabi ni tak faham apa benda Jubbil Hazan ni. Jubbil Hazan, apa maksud dia? Ada sahabat bertanya, apa dia telaga dalam, wahai Rasulullah? Yang maksud dalam bahasa Melayu Jubbil Hazan tu maksudnya telaga dalam. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, gapo dia kok hak dipanggil Jubbil Hazan tu, apa benda? Lalu Rasulullah kata, maka sabdanya, iaitu wadin, satu lembah. Dia terjemah sungai. Satu lembah, satu sungai. Satu telaga yang dalam, di dalam neraka Jahannam, disediakan bagi qari-qari yang riak. Yakni disediakan bagi qari yang riak, yang berkehendakkan dipuji orang bacaannya.
Qari ni ahli Al-Quran, kan? Lagunya dan sebagainya. Kerana yang demikian itu riak lagi haram. Jadi tuan-tuan semua begitu. Sebab tu ada setengah-setengah ulama, yalah ini cara mereka. Tak semestinya kita boleh ikut, cuma nak cerita cara mereka. Ada setengah ulama suara mereka sedap, tapi dalam semayang bila mereka baca Quran, tuan-tuan semua, dia baca biasa je. Dia tak ada belagu, dia tak ada apa, dia baca luruh gitu. Kita pun terfikir, suara ustaz ni sedap ni. Siapa tak buat lagu sikit, kan? Buat lagu Bayati ke, Nahwan ke, apa ke, baru seronok sikit baca, kan? Rupa-rupanya ada benda lain lagi yang dia nak jaga. Rupanya dia nak jaga hati dia. Dia takut bila dia baca sedap sangat, timbul datang perasaan riak. Kan? Sedap lagu kau. Rasanya dalam masjid ni ramai-ramai tu imam, kau seorang baca Quran hak sedap macam ni. Ada datang perasaan macam tu. Itulah antara tujuannya. Sebahagian imam-imam, ustaz-ustaz, ulama-ulama, bila mereka baca dalam semayang, mereka baca dengan bacaan biasa sajalah, bertajwid biasa, tidak berlagu sangat. Tapi ala kulli hal, berlagu pun okey juga, kan? Tak ada masalah. Itu masing-masing lah cara nak menjaga. Jadi kita lah lebih mengetahui tentang hati kita, lagu mana nak jaga supaya tidak timbul perasaan. Jadi qari yang riak tadi tuan-tuan semua, kena hati-hati. Baca Quran tu, nak start baca Quran tu, kita ingat, aku baca ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berlagu ni kerana disuruh oleh Rasulullah melagukan Al-Quran. Begitu. Dan nak dapatkan pahala daripada Allah. Bukannya aku berlagu ni nak supaya orang kata ni aku ni qari hebat, supaya orang kata sedap, supaya orang kata hebat bacaan aku, supaya orang kata panjang nafas aku. Yang benda-benda ni terdedah belaka lah tuan-tuan semua, kan? Baik, selesai di situ. Kemudian kata Imamul Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala, haqiqatul riya'i talabul manzilati fi qulubin nasi bil ibadati wa a'malil khair. Artinya hakikat riya itu ialah menuntut. Menuntut ni maksudnya menghendaki. Menuntut maksudnya berkehendak martabat kepujian di dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadah dan berbuat amal kebajikan. Itu riya. Maksudnya kita buat amal kebajikan, amal kebaikan dan juga amal ibadat dengan tujuan supaya ada perasaan dalam hati manusia nak puji kat kita. Walaupun kita tahu dia tak keluar di mulut. Tak semesti kita kata tak puji orang di mulut, tak. Kadang-kadang kita tunjuk tu, kita tahu riak muka orang tu, dia terpegung dengan kita. Dalam hati tu dia dah puji kita. Macam tu. Jadi nakkan benda itu dengan kita buat amal. Kita buat semayang ke, kita baca Quran ke, kita buat apa saja amal kebaikan, termasuklah amal ibadat, dengan hasrat supaya manusia itu memuji kita, ataupun kita ni ada kedudukan dalam hati manusia. Dalam hati manusia kita ni ada kedudukan. Maka tuan-tuan semua, yang macam tu dipanggil sebagai riak. Jadi kalau orang tanya, apa maksud riak? Ustaz ada sebut riak ni apa benda riak ni? Riak ni ialah kita nakkan kedudukan diri kita ni di dalam hati manusia. Dengan sebab amalan ibadat yang kita buat, amalan kebaikan yang kita buat. Amal baik, amal ibadat yang kita buat tu, kita nak supaya kita ni ada kedudukan dalam hati manusia. Dengan sebab amal baik yang kita buat ni, manusia suka kat kita. Dengan sebab amal baik yang kita buat ini, orang angkat kita. Dengan sebab amal baik ibadat yang kita buat ni, orang muliakan kita. Kita nak macam tu. Jadi maksud macam ni, orang yang memperniagakan amal ibadat dia dan amal kebaikan dia. Dan perniagaan tu, perniagaan yang amat rugi sekali. Kenapa rugi? Kerana dia punya keuntungan tu yang dia dapat tu hanya kedudukan daripada di dalam hati manusia. Itu saja.
Bukannya benda yang bernilai sangat. Bukan benda mahal. Jadi rugi sia-sia lah. Rugi sia-sia. Jadilah tuan-tuan semua macam Uwais Al-Qarani. Kan? Uwais Al-Qarani. Bagaimana dia tidak dikenali di bumi, tetapi malaikat kenal dia. Malaikat kenal. Kita jangan terkenal di bumi, tapi di langit malaikat tak kenal. Tak ada pun nama kita di kalangan para malaikat. Hal tu tuan-tuan semua rugi. Di bumi ni siapa tak kenal? Sebut je nama dia, kenal. Tapi di langit, malaikat tak kenal pun dia. Malaikat tak terkenal nama dia di kalangan malaikat. Biarlah kita ni jadi dua-dua terkenal. Itu bagus. Kan? Macam sahabat-sahabat, macam ulama-ulama. Sebut Imam Syafi'i. Semua orang kenal. Kan? Kemudian nama dia juga terkenal di langit. Mana buktinya? Ustaz tahu ke, pernah tengok ke malaikat terkenal? Ialah dengan orang kata, dengan dalil-dalil, dengan qarinah-qarinah yang menunjukkan bahawasanya nama dia terkenal di langit, ialah orang ramai mengikut mazhab dia. Kan? Ramai. Dan dikira sebagai mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang ni berbuat demikian supaya dipuji orang. Ini kalau dia buat amal ibadat dan amal kebaikan supaya orang puji dia. Contoh, dia suka bantu orang. Kan, pantang bunyi orang banjir, pantang bunyi orang yang miskin, pantang bunyi tanah runtuh, pantang bunyi apa semua. Tetapi dia pergi itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi bantuan tu bukan kerana Allah, supaya orang ni kata dia, ni sukarelawan yang bagus ni. Itu pun. Tapi bukan bermakna kita kena tinggalkan benda, tapi yang penting ialah kita betulkan hati kita. Jadi niat tu jangan jadi lari. Kita buat bantuan tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda-benda macam ni cepat je syaitan masuk, cepat je hawa nafsu kacau. Jadi supaya dipuji orang atau supaya diperbesarkan orang, supaya orang besarkan diri kita, atau supaya dikasihi orang, atau supaya dikatakan orang soleh dan sebagainya. Okey. Haji Zul, sahabat mantan pengurusi Surau Al-Kahfi. Waalaikumsalam. Siap ke Haji Zul? Lama tak jumpa. Okey, baik. Kita sambung. Atau supaya dikasihi orang, atau supaya dikatakan orang soleh dan sebagainya. Maka sekaliannya itu haram, lagi berdosa besar. Semua benda itu tadi haram. Haram dan juga dosa besar. Riak ni bukan dosa kecil tuan-tuan semua. Dia dosa besar. Dia dosa besar. Okey? Baik. Kemudian yang seterusnya, qasad yang dapat pahala atau dosa. InsyaAllah huraian dia kita akan sebut pada hari hadapan. Iaitu bagaimana ulama bahagikan amalan yang kita buat itu kepada beberapa bahagian. Kadang-kadang ada amalan itu semata-mata riak, tak campur benda lain, 100% riak je. Ada kadang-kadang amalan itu ada riak, tapi sikit je riak itu tadi. Adakah membatalkan pahala ataupun tidak? Jadi itu perbincangan lah. InsyaAllah kita huraikan pada kuliah akan datang. InsyaAllah. Salam Ustaz. Kak Siti Azlina ni. Macam mana nak berbuat baik tapi tanpa perasaan riak? Jadi tuan-tuan semua, itu yang dipanggil sebagai latihan hati. Riyadhatun nafsi, riyadah. Riyadah tu maksudnya latihan jiwa. Kita kena latih jiwa kita dengan mengeluarkan perasaan riak daripada hati kita. Macam mana kita nak keluarkan? Salah satunya tadi, saya sebut tadi, bila kita nak buat amalan, kita ingat bahawasanya riak ini tidak boleh mendatangkan apa-apa faedah kat kita. Ke akhirat besok-besok, Allah Ta'ala suruh kita pergi cari
orang yang kita nak tunjukkan amalan kita tu tadi. Orang tu tak boleh bagi apa-apa kat kita. Jadi kita rugi saja. Kan tak ada pahala apa-apa. Itu satulah. Itu satu. Itu maknanya bentuk ilmu. Itu bentuk teori. Satu. Yang kedua, bentuk amalan. Ubat dia dari segi bentuk amalan. Dari sudut bentuk ilmu, dari sudut bentuk teori macam tu. Kita kena datangkan dalam hati kita, manusia tak boleh memberi apa-apa manfaat. Manusia tidak boleh memberi apa-apa bekas. Tak boleh beri pahala kat kita dan sebagainya. Itu dari sudut ilmu dia panggil. Bahasa Arab dia panggil ilmu. Maksudnya kita mudah bahasanya kita panggil teori. Mana itu kita kena ingat dalam hati kita. Yang kedua, ubat dari sudut amalan. Macam mana kita nak buat amalan? Jadi seboleh-bolehnya kita jauhkan amalan kita ni daripada dilihat orang. Itu seboleh-boleh. Itu dari segi amalan. Sebab tu kita belajar dalam fiqah, sedekah sunat kita sembunyikan. Zakat ni dia ada dua matlamat. Satu matlamatnya untuk mengelakkan daripada kita difitnah. Jadi kalau kita ada duit banyak, orang tahu, harta yang banyak, kita tak bayar zakat, orang akan tohmah kita. Ni orang kaya tak bayar zakat. Dan juga satu lagi untuk orang kata supaya dapat pahala disembunyikan. Maka bila bertembung dua ini, syarat kata utamakan supaya diri kita ni tidak ditohmahkan orang. Maka pada waktu itu zakat afdal kita isytiharkan ataupun zahirkan bila kita keluarkan, supaya tidak ditohmah orang. Adapun sedekah, dia bukan benda wajib. Kalau kita tak sedekah pun tak ada masalah, tak berdosa walaupun kita kaya sekaya-kaya mana pun. Maka dalam bab ini, sedekah kita utamakan yang sembunyi, yang tak ada orang tu. Ini dari sudut amalan. Sembahyang sunat, kita sembahyang di rumah kita. Kan? Sedekah, kita sedekah secara sembunyi. Kan? Macam tu. Jadi itu dia panggil dari sudut amalan. Dan beberapa bentuk amalan-amalan yang lain lagi lah. Ada ulama yang sampai amalan mereka ini bukan kata orang luar, ahli keluarga mereka pun mereka tak tahu yang mereka ni sedang buat amal. Ulama-ulama ya. Itu dari sudut amalan. Jadi ada dua cara nak mengelakkan pada riak. Pertama ilmu, yang kedua amalan. Ilmu tu mana kita kena tahu cara macam mana nak elakkan. Dari sudut teorinya tadi. Dan juga amalannya, macam mana kita nak buat amal dengan cara perbuatannya. Okey, Waalaikumsalam Tuan Jalim. Soalan Tuan Jalim, adakah dikala kita riak, ujub atau semua, adakah gugur pahala amalan kita? Kalau mengikut Imam Ghazali, kita tak baca lagi lah bab ni, kita akan baca kuliah minggu depan. Cuma dah soal saya jawab dulu. Kalau mengikut poin nombor 2 ni, dia kata ada kalanya qasadnya lebih kepada riak daripada qasad kepada ibadat. Maknanya dia punya persen tu banyak riak daripada ikhlas pada Allah Ta'ala. Yang ni batal pahala. Tak ada pahala langsung. Ada kalanya sama, 50-50. Dan juga ada kalanya qasad ibadat banyak berbanding dengan riak. Mana ikhlas dengan riak, ikhlas tu lebih banyak dan riak itu sikit. Jadi kalau yang masalah yang terakhir ni, riak tu banyak, sikit je, yang banyak ikhlas, kata Imam Ghazali, alhamdulillah lah Imam Ghazali bagi fatwa ni ringan sikit kat kita. Dia kata apa dalam muka surat 175 ni, kita akan baca minggu depan ni, tapi baca dulu untuk jawab soalan Jali ni. Kata Imam Ghazali, bahawa aku harap tiada hilang pahala menurut kadar segala ibadatnya dan sah ibadatnya. Jadi Imam Ghazali kata kalau yang banyaknya ikhlas, katalah ikhlas tu 80, tapi masuklah riak tu tadi 20%. Jadi kata Imam Ghazali, aku harap pahalanya ada juga. Jadi amalan itu terpecah kepada 4. Pertama, 100% riak. Yang kedua, riak banyak daripada ikhlas. Yang ketiga, sama banyak, 50-50. Yang keempat, riak sikit je. Yang banyaknya ialah amal ikhlas, yang ikhlas tadi. Jadi yang kategori ini, yang terakhir ni kata Imam Ghazali,
Aku harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima jugalah. Sebab apa? Sebab benda ini susah nak dikawal. Kadang-kadang dia datang, tapi datang tu sikit je, sekejap gitu. Jadi mudah-mudahan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan risaulah, Imam Ghazali ada ni. Jadi mana kalau dia datang sikit-sikit tu, insya-Allah masih lagi berpahala, tapi pahala kadar yang ikhlas tu lah. Maknanya sikit lah, tak dapat penuh je lah. Tapi kalau langsung tak ada, insya-Allah pahala penuh. Itu insya-Allah. Jadi cubalah usaha tuan-tuan semua, dengan cara-cara yang disebutkan tadi. Rasanya ada juga lagi ubatnya akan disebutnya nanti. Nanti akan ada nanti cara-cara macam mana nak diubati penyakit dia. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharalah hati kita daripada penyakit ini, insya-Allah. Baik, kita lihat kepada kitab yang seterusnya, kitab yang kedua, iaitu Pedoman Semayam Berjemaah, karangan Allahyarham Tuanku Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah Basiman. Boleh kita istighfar untuk dapatkan semula pahala itu. Jadi sepaham saya daripada ayat yang disebut oleh Imam Ghazali ni, kan, kalau istighfar tak dapat balik pahala itu, cuma boleh mengampunkan dosa kita riak tu tadi. Jadi riak tu kan berdosa, kan? Riak tu kan berdosa. Jadi dengan riak tu tadi boleh mengampunkan, dengan istighfar tadi boleh mengampunkan dosa riak tadi. Tetapi untuk dapatkan pahala tu taklah sekadar tu je. Jadi sebab itu kena latih diri kita, dengan latih lama-lama insya-Allah. Jadi latihan tu. Jadi sebab itu kita ni perjalanan pada Allah Ta'ala ni, dia melalui latihan. Kena latih lah. Sebagaimana kita buat benda lain lah. Apa-apa pun dengan latihan lama-lama kita buat, jadi cekat lah kita. Kan? Macam pomen juga tu semua kan. Pomen dia hari mula-mula dia buat, tak betul pasang situ, tak betul. Lama-lama dia tahu dah. Dah buat 2-3 kali dia tahu. Lama-lama mahir lah. Macam itulah benda ni. Kita latih, insya-Allah lama-lama kita akan jadi mahir, insya-Allah. Okey, itulah yang saya faham daripada petikan kitab Imam Ghazali ni, macam tu. Dengan istighfar tu tak dapat pahala balik, cuma insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan dosa yang kita riak tadi, insya-Allah. Okey. Baik, yang seterusnya insya-Allah kita sambung kepada kitab yang kedua, iaitu Pedoman Solat Berjamaah. Pada muka surat 24 baris yang keempat daripada baris yang kelima daripada bawah. Jadi kita telah sebutkan pada kuliah yang lepas perbincangan ataupun perbahasan yang berkaitan dengan masbuk dan muwafiq. Jadi apa itu orang masbuk? Apa itu orang muwafiq? Jadi orang masbuk, orang muwafiq. Jadi kata dia, maka ini sekalian masbuk, tiada wajib sempurnakan Fatihahnya. Ni masbuk ni dia tak wajib sempurnakan Fatihah. Maksudnya dia tak wajib tamatkan bacaan Fatihah. Jadi kita dah belajar pada kuliah lepas masbuk, apa itu ta'rif masbuk, apa itu ta'rif muwafiq. Jadi saya tak ulang balik lah. Kalau ulang balik jadi panjang pula kuliah ni kan. Jadi tuan-tuan boleh tengok rakaman yang lepas pada minggu lepas. Jadi orang yang masbuk, dia tak wajib sempurnakan Fatihah dia. Hanya baca sekadar sedapat. Dan jikalau tiap-tiap rakaat sekalipun, hanya dia baca setakat dia dapat je. Contoh dia dapat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka setakat itulah. Setakat tu terima rukuk, dia pun rukuk je lah. Jika dia masbuk, maka dia rukuk. Maka yang baki daripada bacaan Fatihah dia tadi ditanggung oleh imam. Dia tak perlu baca perhabis. Dan jikalau tiap-tiap rakaat sekalipun, dan jikalau berlaku masbuk tadi pada setiap rakaat, katalah dia sembahyang zuhur, rakaat pertama masbuk, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk, boleh jadi. Sebab apa? Sebab setiap rakaat dia berlaku hukum masbuk. Jadi maknanya pada tiap-tiap rakaat dia tak sempat baca Fatihah tadi.
seperti yang kita sebutkan pada kuliah lepas. Maka tiap-tiap rakaat lah masbuk. Tak habis baca Fatihah. Jadi masbuk ni bukan berlaku rakaat pertama saja, pada setiap-tiap rakaat. Contoh tu imam tu laju, tu imam enjin turbo. Orang panggil tu imam turbo. Kan? Dia baca Fatihah tu 10 saat je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. 10 saat dia baca Fatihah. Tak sampai pun 10 saat. Cepat betul Fatihah dia. Kan? Betul bacaan dia, cuma cepat. Bila dia cepat macam ni, kita bacaannya sederhana macam orang ramai-ramai. Maka kita dipanggil masbuk lah. Sebab apa? Sebab tak sempat dapat kadar membaca Fatihah dengan bacaan sederhana sebelum daripada imam rukuk, daripada kita masuk sembahyang ataupun daripada kita bangun. Kalau rakaat keduanya daripada kita bangun sampai imam rukuk, tak dapat kadar itu tadi, maka kita dipanggil masbuk. Jadi kita tak perlu habiskan Fatihah, kita terus rukuk. Cuma imam macam ni tak payah lantik ada imam lah. Dia menyusahkan jemaah tuan-tuan semua. Tak? Takkan tiap-tiap hari je masbuk je. Jadi orang yang macam ni, pemerintah, kalau majlis agama Islam ataupun jabatan agama Islam, tak boleh nak lantik tu imam macam ni. Dan jemaah ada hak untuk mengadu kepada pemerintah kalau imam macam ni. Jangan tu imam kata, pergi lapu kat pejabat pula, lapu kat majlis pula, lapu kat jabatan agama Islam pula aku ni. Jemaah mana ni hak apa benda, hak jenis tak kenal budi ni. Tak apa, anak dia menikah besok-besok, aku malas menikah kan. Tak boleh macam tu. Memang salah kita. Mana dalil dia kata boleh lapor? Dalilnya Sayyidina Muaz bin Jabal pernah menjadi imam kepada satu kaum di kampung. Nabi lantik dia jadi imam di satu kaum di kampung. Jadi dia semayang tuan-tuan semua, dia bukan cepat sangat, dia panjang sangat pula. Rakaat pertama surah Baqarah. Kan? Letih lah orang baru balik kerja malam-malam ni. Baru balik Bendang, baru balik kebun. Bendang tak ada di Madinah kan? Daripada balik kebun kurma. Maka mereka pergi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa Rasulullah kata? Afattanun anta ya Muaz. Muaz, kamu nak buat fitnah ke agama kita ke? Bermakna Nabi marah. Jenis panjang sangat baca imam. Jadi maknanya Nabi di situ, jawatan dia pada waktu itu adalah ketua negara. Jadi pemerintah boleh pecat imam macam ni. Yang jenis baca terlalu cepat dan juga terlalu panjang. Cepat sangat pun tak boleh, panjang sangat pun tak boleh. Kenapa? Kerana imam tu kena jaga maslahah makmum dia. Jadi boleh macam tu. Itu hak pemerintah. Jadi tuan-tuan semua, bawa pergi aduan. Kalau imam tu jenis cepat, jenis nafas je, pergi buat aduan kat majlis agama, pergi buat aduan kat jabatan agama. Tuan, saya tak nak tu imam ni. Tu imam ni saya tak pernah semayang muafiq. Asyik masbuk je. Kalau semayang sohor dengan asal ni, masbuk je. Cepat je kata dia. Tercabut tulang belakang saya. Saya ni dah tua. Kan? Jadi kita buat aduan. Boleh? Itu. Baik, seterusnya. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu, haruslah ketinggalan daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Kerana ia hendak sempurnakan Fatihahnya. Kemudian ia ikut di belakang imamnya. Ini selepas imamnya. Hasil rekaat baginya. Selama belum lagi imam itu masuk rukun yang keempat, iaitu qiyam. Atau duduk tahiyat akhir. Jadi tuan-tuan semua macam ni. Dia punya ayat tu panjang. Kita kalau muafiq, masbuk dah lepas tak wajib habis Fatihah. Kalau muafiq ni kena wajibkan habis Fatihah. Jadi Fatihah tu kita wajib kena habis kalau kita muafiq. Jadi kita dimaafkan terlewat daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Kenapa? Kerana kita nak habiskan Fatihah kita. Jadi contohlah, sekarang ni kita berdiri.
Tak habis lagi Fatihah kita, imam rukuk. Kita muafiq, kita wajib habiskan Fatihah. Masbuk dah habis dah bab tadi. Tak wajib habis Fatihah. Ini muafiq pula. Kita wajib habiskan Fatihah. Imam dah rukuk. Allahu Akbar. Okey, satu rukun. Dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Allahu Akbar. Okey, dia pun rukuk satu. Kemudian kita masih berdiri lagi ni. Duk baca Fatihah lagi ni. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal. Iktidal ni tidak dikira. Sebab apa? Sebab dia rukun pendek. Tak masuk dalam kiraan. Kemudian imam turun satu lagi. Allahu Akbar. Sujud yang pertama. Itu rukun yang kedua. Dan dia rukun panjang. Dikira yang kedua. Kemudian imam bangkit. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud. Imam duduk antara 2 sujud. Tak dikira. Sebab apa? Sebab duduk antara 2 sujud termasuk dalam rukun yang pendek. Tak dikira daripada 3 tadi. Kemudian imam sujud sekali lagi. Allahu Akbar. Itu rukun yang panjang. 3. Tapi sujud tu tadi tak tamat lagi. Bila tamatnya? Bila imam masuk ke rukun yang keempat. Imam bangkit. Allahu Akbar daripada sujud. Imam bangkit terus berdiri. Bila imam dah berdiri, kita masih berdiri lagi nak habiskan Fatihah kita, maka pada waktu itu dah tak dibenarkan. Dia hanya dibenarkan setakat 3 rukun yang panjang saja. Orang muafiq. Jadi 3 rukun yang panjang dimaafkan. Boleh. Dia duk tunggu, duk baca sampai 3 rukun yang panjang. Siapa ini? Orang muafiq. Apa benda orang muafiq? Kuliah lepas kita dah sebut, iaitu orang yang sempat daripada dia takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, kalau rakaat pertama, daripada start dia takbiratul ihram sampai ke imam rukuk, dia sempat masa untuk baca Fatihah kadar sederhana. Tetapi dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia baca Fatihah tu terlalu slow. Dia tak boleh habiskan Fatihah. Tapi kalau orang lain dah sempat dah. Oleh kerana orang lain boleh habiskan, dia tak boleh habiskan, dia kena habiskan. Sebab dia kira ikut orang ramai-ramai. Syarat tu pakai hukum ikut ramai-ramai, bukan pakai ikut hukum dia seorang. Jadi oleh kerana dia tak sempat juga nak habis, maka kalau orang lain dah boleh habis, dia kena habiskan. Jadi oleh kerana dia tak boleh habiskan lagi, dia kena habislah. Baca. Jadi dia dimaafkan sampai 3 rukun panjang. Jadi kiraan 3 rukun panjang tadi macam tadilah. Sampai imam bangkit masuk rakaat yang ke seterusnya, berdiri ke seterusnya, dia tak habis lagi, itu dah tak dimaafkan lagi lah. Berbeza dengan masbuk. Masbuk dia tak wajib habiskan Fatihah. Masbuk dia tak wajib habiskan Fatihah, turun rukuk. Okey? Apa ni? Abang Hisham, mana lebih utama? Masbuk pada rakaat akhir atau buat solat jemaah yang baru bila ada 2 orang atau lebih? Bila kita ada 2 orang atau lebih, maka afdal kita buat jemaah yang baru. Apatah lagi kalau jemaah tu tadi dah berada, imam dah berada selepas daripada rukuk. Selepas daripada rukuk. Dia rukuk Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ni rukuk terakhir. Maknanya kalau kita masuk tak sempat dapat 1 rakaat dengan tu imam. Maka pada waktu ini afdal kita buat jemaah yang baru bersama dengan kawan kita yang ada seorang atau 2 orang lagi. Tak afdal. Tunggu sampai habis imam tu bagi salam, kita pun sembahyang. Jangan sembahyang sekarang. Tunggu dulu sekejap. Dia habis sembahyang, kita pun buat jemaah yang baru. Tunggu dia habis dululah. Yang kita sampai ada 2 jemaah dalam masjid, itu tak elok. Okey je lah. Dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. Jadi 3 rukun yang panjang tu maksudnya sampai imam masuk kepada berdiri. Ini rukun yang keempat, iaitu qiyam, masuk berdiri, atau duduk tahiyat akhir. Kalau dia rakaat terakhir, duduk tahiyat akhir lah. Itu maksudnya. Okey je lah. Dan tiada mengapa, tak ada masalah duduk tahiyat awal atau duduk istirahat. Jadi kata imam tu tadi, dia duduk tahiyat awal. Adakah tahiyat awal tu dikira? Tak dikira.
Jadi maksudnya tahiyat awal tadi tak dikira. Maksudnya pada waktu itu dia ada masa panjang sikit lah makmum muafiq tadi. Sebab dia tidak masuk dalam kiraan 3 rukun panjang. Ataupun imam tu tadi duduk istirahat. Sebelum dia bangun diri, dia duduk istirahat. Adakah dikira juga daripada 3 tu? Itu tak dikira. Yang pentingnya imam masuk berdiri, barulah tamat. Barulah dah tak boleh dah dia nak buat apa. Tak boleh dah dia baca Fatihah lagi. Dia tak boleh dah. Batal dah rekaat tadi. Rekaat tu batal. Bukan semayang batal, rekaat tu batal. Rekaat dia sedang buat tadi, yang sedang dia buat tadi, batal. Maka dia diberi pilihan. Bukan batal, maknanya dia tak beri keuzuran lagi untuk baca Fatihah. Maka dia diberi pilihan. Sama ada dia nak teruskan semayang dengan imam, maka rekaat tu batal. Dia ikut rekaat tu imam tu duk ada sekarang. Ataupun dia niat mufaraqah dan dia boleh teruskan semayang dia. Dan tiada mengapa duduk tahiyat awal atau duduk istirahat dan dikehendakkan 3 rukun yang panjang. Maksud 3 rukun panjang itu rukuk dan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Itu 3 rukun yang panjang. Dan tiada dihisapkan, yakni tiada dikira i'tidal dan duduk antara 2 sujud kerana rukun pendek kedua-duanya. Itu tak masuk dalam kiraan. Termasuklah duduk tahiyat awal dan duduk istirahat pun tak termasuk kiraan kerana keduanya bukan rukun. Maka jika imam, ni misal dia buat, jika masuk imam pada rukun yang keempat. Imam masuk pada rukun yang keempat, diri. Katakanlah dah berdiri dah imam rakaat yang kedua. Itu rukun yang keempat lah. Padahal makmum itu belum sempurna Fatihah lagi. Maka wajib atas makmum itu pilih. Dalam hati dia kena buat pilihan. 2 pilihan diberi. Imam dah masuk rukun yang keempat dah, berdiri dah. Dia masih duduk, tak habis lagi Fatihah. Rakaat pertama tak habis lagi Fatihah, imam dah masuk rakaat kedua, berdiri dah. Macam mana nak buat? Maka makmum tadi diberi pilihan. Antara ia ikut imam. Pilihan yang pertama, dia ikut imam pada rukun yang keempat. Imam sekarang sedang berdiri. Dia pun sedang berdiri. Cuma dia kena niat dalam hati dia ikut imam di rukun berdiri ni. Tak perlu ubah apa sebab sama-sama berdiri dah. Dia berdiri pasal tak habis Fatihah. Imam berdiri masuk rakaat yang kedua. Kan? Rakaat yang seterusnya lah, senang. Maksudnya macam tu. Jadi sama-sama berdiri. Maka dalam hati dia kena niat dia sedang ikut imam di rakaat yang imam sedang ada. Rakaat yang sedang dia buat tu kira batal. Itu pilihan yang pertama. Dan dia tinggal aturan sembahyang dirinya. Dia tinggalkanlah sembahyang yang dia sedang dia buat tadi, rakaat tu dia tinggalkan. Mana dia niat hati dia tak buat benda tu, tinggalkan. Mana yang tu kira batal. Yang tu kira batal. Serta luput rakaatnya, dan rakaat tu tak dapat lah. Serta luput rakaatnya maksudnya rakaat tu tak dapat. Itu pilihan pertama. Dia boleh ikut lagi tu imam sampai habis. Jadi sampai habis sembahyang dia kena tambah lagi 1 rakaat. Kenapa? Kerana rakaat pertama tadi dia tak dapat. Kalau 2 rakaat tak dapat, maka 2 lah dia kena tambah. Kiaslah seterusnya. Okey. Baik. Itu pilihan yang pertama. Atau dan antara ia niat mufaraqah dengan imamnya. Pilihan kedua, dia boleh niat mufaraqah. Bila imam masuk rakaat yang keempat, dia pun rakaat keempat pula. Bila imam masuk ke rukun yang keempat, iaitu pada qiyam. Misalnya qiyam, mudahnya pada qiyam, maka dia boleh buat pilihan yang kedua, iaitu dia niat mufaraqah. Mufaraqah maksudnya berpisah dengan imamnya. Dalam hati dia niat, aku pisah daripada imam, aku mufaraqah daripada imam. Itu niat macam tu dalam hati. Dan ia kerjakan aturan sembahyang dirinya. Bila dia dah berpisah dengan imam, maka dia buatlah, teruslah. Dia baca Fatihah habis, dia rukuk, dia sembahyang seorang dah. Itu maksud mufaraqah. Dia tak ikut imam. Masa dia niat tadi, dia mengikut imam. Bila dia niat mufaraqah, putuslah niat mengikut imam dia dengan imam. Okey, baik. Jadi, dan ia kerjakan aturan, yakni dia kerjakan sembahyang dirinya. Maknanya, dia buatlah
perbuatan semayang dirinya sampai habis. Dan dapatlah rakaatnya, kerana tiada dimaaf lagi lebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang, seperti akan datang kenyataannya, iaitu sebutannya akan disebut di belakang lagi secara detail. Jadi kita ingat, kalau orang tu orang muafik, dia punya kesimpulannya macam ni. Kalau orang tu orang masbuk, yang pertama, maka dia tidak wajib habiskan Fatihah. Dia terus rukuk kalau imam rukuk, dan jika dia sempat tamakninah bersama dengan imam, dapatlah rakaat tadi. Itu orang masbuk. Habis, selesai masbuk. Masbuk senang saja. Cuma nak tahu kita ni masbuk muafik je, tengok di video yang sebelum daripada ini. Yang kedua, orang muafik. Orang muafik ini dia wajib perhabiskan ataupun tamatkan bacaan Fatihah. Itu muafik. Jadi dia boleh tamatkan bacaan Fatihah, baca sampai bila? Sampailah imam masuk ke rukun yang keempat. Itu dibenarkan. Jarak masa itu diberi kebenaran. Sampai imam masuk ke rukun yang keempat. Rukun yang keempat daripada berdiri itu tadi, rukun yang panjang-panjang. Kan? Rukun yang panjang-panjang. Jadi dimaafkan 3 rukun yang panjang-panjang, sampailah imam masuk kepada rukun yang keempat. Jadi mudahnya rukun keempat itu ialah qiyam ataupun duduk tahiyat akhir, sekiranya kes ni berlaku di rakaat yang terakhir. Okey, jelas. Bila imam masuk ke qiyam, kita ambil contoh qiyam, tak ambil tahiyat akhir. Tahiyat akhir payah. Qiyas lah, bukan payah, qiyas sendiri. Bila imam masuk ke rakaat yang kedua, berdiri qiyam yang seterusnya, mana itu dikira sebagai rukun yang keempat, maka makmum yang muafik tadi diberi 2 pilihan. Dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia niat dalam hati dia sedang ikut perbuatan Tok Imam sekarang ni. Tok Imam sedang berdiri di rakaat yang seterusnya. Maka rakaat tadi dia batal, tak dikira kosong, lara kosong rakaat tadi. Maka dia sedang berada di rakaat yang sama dengan Tok Imam dan dia ikut Tok Imam. Kalau rakaat ni pun macam tu juga, sama macam tu, sampai habis dia kena semayang 4 rakaat semula. Dia kena sambung 4 rakaat. Sebab apa? Sebab semua tak dapat. Okey, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dia niat mufaraqah. Aku berpisah daripada imam kerana Allah Ta'ala. Maka bila dia niat mufaraqah, apa jadi? Dia buatlah semayang dia sendiri sampai dia habis semayang. Jadi itu kena ingat, dia ada 2 pilihan. Kalau saya tak buat macam ni, macam mana Ustaz? Tak buat macam ni, nak buat macam mana? Saya berhenti semayang. Berhenti semayang berdosa. Tak boleh semayang fardu kita berhenti. Semayang sunat tak apa lah. Kalau semayang kita dah semayang tu semayang zuhur, kita pun berhenti, dah semayang semula, semayang tempat lain, tak boleh. Semayang sekali kita masuk, kita kena teruskan. Kenapa macam tu? Alah, nak bagi mudah faham tuan-tuan semua ginilah. Tuan-tuan dah masuk menghadap tuanku, dah masuk tempat ampun tuanku, tuan-tuan kata tak ada tuanku, saya balik dulu lah. Tuan-tuan mana boleh macam tu, kan? Dah masuk menghadap, habislah. Itu ibaratnya mudah. Wallahu a'lam. Sambungannya insya-Allah pada minggu depan. Okey, saya jawab soalan lah. Kitab yang keempat ni rasanya tak sempat lah baca kot. Dah masa pun dah 55 minit dah. Jadi ada 2 soalan ni. Yang pertama daripada Baidrus. Ustaz, ada seorang jemaah di tempat saya membaca bismillah setiap kali sebelum membaca tahiyat. Adakah dibolehkan begitu? Tuan-tuan semua, bismillah sunat dibaca pada setiap awal benda-benda yang penting. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Itu hadis Nabi. Setiap perkara yang besar, yang utama, yang penting dalam agama kita tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka dia hilang keberkatan. Maka sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim untuk benda-benda yang besar-besar.
Adapun untuk benda-benda yang kotor-kotor dan sebagainya, tak sunat baca bismillah. Contoh kita nak angkat najis, bismillah, itu tak disunatkan. Bahkan makruh. Kalau niat nak menghina, jadi haram. Contoh orang tu nak berzina. Dia nak berzina, sebelum dia memasukkan kemaluan dia dalam kemaluan perempuan tadi, dia pun baca bismillah. Ini boleh jadi murtad kalau dia niat untuk menghinakan kalimah bismillah. Tetapi sunat benda itu, kata ulama, sekiranya benda itu bukan zikir. Bukan zikir. Kalau zikir, tidak dimulakan dengan zikir. Itu kaedah. Zikir tidak dimulakan dengan zikir. Contoh kita nak berzikir. Kan? Kita nak berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak sunat kita kata bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak sunat. Sebab apa? Sebab bismillah itu zikir. Jadi zikir tidak dimulakan dengan zikir yang lain. Kalau tidak macam tu letih. Bismillah. Kita nak baca bismillah tuan-tuan semua. Zikir ke tak zikir? Zikir. Jadi sebelum daripada bismillah tu, kena baca bismillah pula. Sebab dia zikir. Bismillahirrahmanirrahim untuk baca bismillah. Lepas tu, dia bertasasul. Tak habis macam tu. Jadi oleh itu zikir tidak disunatkan untuk dimulakan dengan bismillah. Sebab apa? Sebab dia dah zikir dah. Nak masuk ke ke rumah. Kan kalau ada zikir dia dah, tak perlu dah baca bismillah kan. Kalau tak ada zikir lagi, kita tak baca zikir, kita baca bismillah pun tak apa. Jadi tahiyat tu tadi tidak ada disebut dalam riwayat membaca bismillah. Dan dia pula zikir. Jadi zikir tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Macam contoh kita nak takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tak disunatkan. Pasal takbiratul ihram tu zikir. Tak ada kita kata sebelum kita semayang bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada. Walaupun bismillahirrahmanirrahim tu bagus, tapi ada tempat tak disuruh. Bahkan dia termasuk dalam perkara bid'ah lah. Sebab tidak dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan semua, Allahu Akbar terus. Tak ada kata bismillahirrahmanirrahim. Allah tak. Bismillah tak. Dan kita pun tak ada jumpa orang baca bismillah. Yang baca minta berlindung daripada syaitan tu adalah Qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya tu. Kan itu sebelum pada sembahyang lagi. Kemudian bila sebelum pada takbir, kita kata bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak. Okey. Jadi tak disunatkan. Tapi adakah membatalkan sembahyang? Tidak batal sembahyang. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam kalimah zikir. Cuma benda itu tidak disuruh. Tidak disuruh oleh syarak. Jadi bila tak disuruh oleh syarak, kita buat itu tadi tidak mendatangkan pahala. Tak buat tu pun, tak buat tu baru berpahala. Kalau imam tengah sujud, soalan daripada Kak Siti Azrina. Kalau imam tengah sujud, yang mana lebih baik, terus sujud ikut imam atau tunggu imam masuk ke rakaat kedua? Kalau kita masuk ke semayang, masuk ke tempat semayang berjemaah, tiba-tiba imam tengah sujud, yang mana lebih afdal? Kita tunggu imam bangun baru kita ikut, ataupun kita ikut terus? Afdal kita ikut terus. Sebab makin lama kita bersama dengan imam, makin banyak pahala. Allahu Akbar, turun terus. Jadi bila kita turun terus, itu kan awal kita masuk. Daripada kita tunggu dia masuk berdiri, itu kita lambat masuk. Jadi makin lama kita bersama dengan imam, mengikut imam, makin banyak pahala kita. Jadi tadi kalau kita tunggu dia nak qiyam tadi, kuranglah pahala kita. Kurang pahala sikit. Jadi afdalnya kita masuk terus. Melainkan kita ada keuzuran atau sebagainya, itu bab lain lah. Tapi secara asasnya afdal kita masuk dan ikut imam terus. Okey, insyaAllah. Ini ada beberapa nota yang dibawa oleh Makcik Faridah. Okeylah, itu sajalah.
setakat hari ni, pagi ni insya-Allah. Jadi kitab ketiga tu tak sempatlah kita baca. Masa pun dah sejam, jadi setakat ni dululah. InsyaAllah kita jumpa pada hari Ahad depan pada masa yang sama. Hari ni terlewat sikit. Kalau di rumah ni dia terlewat lah. Jadi insyaAllah pukul 9 pagi Ahad, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.